Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah yang dikasihi Allah. Dengan limpah rahmatnya dapatlah kita berkumpul lagi dalam majlis ilmu pada petang ini. Syukur Alhamdulillah. Kuliah kita petang ini adalah di bawah saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Yang Berusaha Puan Ruti, Puan Rosniati binti Mansur dan seluruh AJK Gema Nur Iman. Kuliah asal kita ini akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Dengan pengajian kita, pengajian berkitab hari ini, Misbahud Dujjah, Syarah Safinah An-Najah. Syarah kitab Safinah An-Najah ini karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i dan disusun semula oleh Ustaz Muhadir Haji Jum. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hari ini kita sambung muka surat 24 ya? Kalau tak silap saya 24. Betul. Rukun Islam. Okey, muka surat 24 berkenaan rukun Islam. Bahagian pertama, rukun Islam. Apa kata pengarang? Tengok muka surat 24. Faslun arkanul islami khamsatun. Walaupun mikrofon kita tutup, kita boleh sama-sama sebut ni. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita baca yang muka surat kelabu dulu. 25 atas. Yang kelabu dulu. Dia punya terjemahan. Rukun-rukun, nanti ada makna. Rukun tu makna dia apa? Rukun-rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan, tiada ilah yang layak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Mana nombor 2? Dekat muka surat berapa? Dia pun selak. Dekat muka surat 27. Atas sana. Mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Cari. Muka surat berapa? Mengeluarkan zakat. Ita'uz zakat. 32. Dekat atas kita cerita yang helaian muka surat kelabu dulu. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Ada sebelah dia muka surat 33. Dan kemudian di muka surat 34, menunaikan haji di Baitullah
bagi sesiapa yang mampu pergi ke situ. Ke situ tu maksudnya nantilah dia ceritakan ke situ ilaihi tu. Menuju ke situ. Baik, kita kembali semula. Dekat muka surat 24 kita tadi. Baik, kita tengok di bawah tu ada nota kaki fasal. Fasal ni apa? Bila disebut fasal 1, fasal 2, fasal 3. Fasal tu faslun. Faslun tu maknanya, asal maknanya pemisah. Sebab tu kalau orang Arab dia panggil kelas pun kadang-kadang dia panggil fasal. Semester pun kadang-kadang dia panggil fasal, pemisah. Baik. Sekarang kita tengok nota kaki kat bawah. Faslun bermaksud asalnya penghalang antara dua perkara. Kita panggil fasal. Ia adalah suatu nama, suatu perkataan daripada lafaz tertentu yang menunjukkan bahawa makna atau perbincangan tajuk tertentu. Nanti dalam fasal tu terdiri daripada beberapa far'un, cabang. Daripada satu fasal, nanti datang yang namanya cabang. Ada yang namanya permasalahan. Ada namanya tanbih, peringatan. Macam itulah. Jadi kata pengarang, nanti dalam kitab ni disebut macam itulah. Fasal yang kita nak bincang apa? Rukun iman. Okey, apa cabang-cabang perbahasan rukun iman? Baru dia pecah. Okey. Jadi itu secara umum makna fasal. Sekarang makna rukun-rukun Islam. Apa makna rukun? Rukun negara. Apa makna rukun? Rukun iman. Apa makna rukun? Rukun solat. Apa makna rukun? Memanglah rukun solat tu 13. Memanglah rukun iman tu 6. Tapi rukun tu apa? Okey, tengok pada nota kaki 21. Apa makna rukun? Rukun dari segi bahasa Arab maknanya juzuk ataupun tiang bagi sesuatu ataupun bahagian yang paling asas daripada sesuatu. Kita panggil rukun lah. Jadi asas yang terpenting bagi sesuatu namanya rukun. Asas bagi sesebuah negara, benda yang paling penting untuk sesebuah negara, kita panggil rukun negara. Asas benda yang paling penting sekali untuk orang tu beriman, namanya rukun iman. Adalah asas dia, ada 6 perkara. Jadi rukun tu dari segi bahasa macam itulah makna dia. Rukun bermaksud bahagian yang mesti ada untuk mencapai hakikat sesuatu. Dengan kata lain, jika tak ada rukun, sesuatu tu dikira tak ada. Walaupun cantik, walaupun lawa, walaupun. Jadi contoh rukun solat. Namanya Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Kalau rukun tak ada, sesuatu tu tidak ada. Kalau Fatihah tak ada, maknanya solat dikira tak ada. Tapi dia ikhlas, tidak ada. Tapi dia awal waktu, tidak ada. Tapi dia kat masjid, tidak ada. Tapi dia jadi imam, tidak ada solat. Tapi dia jadi makmum, tidak ada solat. Tapi dia khusyuk, tidak ada solat. Kenapa tidak ada? Sebab benda asas yang kena ada, rukun tu tak ada. Rukun tu benda yang mesti ada. Kalau dia tak ada, sesuatu tu dikira tidak ada. Ada orang pergi haji. Contohnya, dia tidak sa'i, tidak ada haji. Tapi dia ikhlas, tidak ada haji. Tapi dia suka tolong orang kat sana, tidak ada haji. Tapi dia akhlak baik, tidak ada haji. Tapi dia khusyuk, tidak ada haji. Tapi dia rezeki halal dia pakai, tidak ada haji. Kenapa? Kerana dia tidak ada rukun. Macam mana punya cara je ke, rukun tidak ada, sesuatu itu dikira tidak ada. Jadi sekarang kita cerita apa? Rukun Islam. Berbahaya kalau orang tak ada syahadah, Islam dia habis. Tak ada solat. Sebab tu bahaya sekarang. Ramai orang, sebahagian orang, bukan ramai orang, sebahagian orang mengabaikan kewajipan apa? Solat. Itu nama dia. Dia punya rukun dia. Baik, kita tengok pula. Jadi kata pengarang, rukun Islam. Apa pula makna Islam tu? Okey, kita tengok nota kaki 22. Kita dah faham makna rukun? Dah Ustaz. Okey. Kita dah faham makna fasal? Dah Ustaz. Okey. Sekarang kita pergi makna Islam.
Senang Ustaz. Dia tanya, dia jawab sendiri. Dia membayangkan ada ramai pelajar dalam kelas fizikal petang-petang ni. Mungkin sekolah agama lah. Sekolah agama. Ramai Ustaz. Ramai. Itulah. Kita Kat betul sini, dia Ustaz. kat sini kalau sekolah agama dia sebut sogama. 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 Sekolah agama. Baik. Kita tengok apa makna Islam. Supaya kita faham, Islam tu agama lah. Ya, tapi dari segi bahasa Arab, Islam tu makna dia apa? Dari segi bahasa, Islam tu berasal daripada perkataan silmun. Silmun, maknanya pasrah, maknanya tunduk, ataupun daripada perkataan salmon. Bukan salmon Salmon lain. Salmon nama apa tu? Nama ikan Ustaz. Nama Ikan. ikan. Salah sebut Ikan. Salman Hindustan. Salman. Salman tu dekat dengan perkataan salmun tu. Aman, damai. Tapi tak tahulah dia tu aman, damai, saya tak tahu pastilah. Tapi ceritanya salmun, aman, damai. Dan juga salamun. Dengan makna tiga-tiga ni, kalau orang itu menganut agama Islam, dia pasrah dan tunduk, jiwanya aman dan damai, dan dia sejahtera. Sejahtera tu sejahtera daripada apa? Bencana? Tak, ramai orang Islam diberi ujian. Sejahtera daripada kesakitan? Tak, ramai orang dia menerima ujian sakit. Habis sejahtera daripada apa? Daripada kufur dan syirik. Tu ada maksud sejahtera tu. Tapi kalau Nabi kita doakan Nabi sejahtera, lain pula makna dia. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, berkatilah dan sejahterakanlah Nabi kami. Kenapa sejahterakan Nabi kita? Sejahterakan dia daripada sakit? Tak, Nabi tak sakit sekarang. Sejahterakan dia, bersihkan dia daripada dosa? Nabi maksum, tak ada dosa. Habis sejahterakan Nabi daripada apa? Daripada rasa bimbang terhadap umatnya. Macam itulah maksud dia. Orang itu sejahtera. Sejahtera daripada apa? Daripada cacat dan juga penyakit. Contoh, jadi dia hidup sejahtera. Negara Malaysia hidup sejahtera. Sejahtera daripada apa maksud dia? Daripada pergolakan dan peperangan. Bukan sejahtera daripada kesusahan. Orang Malaysia ada susah. Orang Singapura pun ada yang susah. Adakah sejahtera daripada kemiskinan? Tak juga. Ada juga orang miskin. Tapi sejahtera daripada peperangan dan juga penjajahan. Contohnya. Jadi bila maksud dia tu dia ada tujuan lah. Islam. Apa maksud Islam? Daripada silmun. Daripada salmun. Daripada salamun. Itu dari segi bahasa Arab. Kenapa kena tahu? Supaya kita faham. Bila seseorang itu masuk Islam, dia faham. Apa maksud dia masuk Islam? Dari segi istilah pula, Islam bermaksud kita tunduk dan patuh kepada seluruh hukum hakam Allah. Sebab tu kita rasa pelik dan ragu-ragu kepada orang yang dia marah kalau orang cakap dia tak Islam. Tapi dia tak nak tunduk kepada kebenaran hukum hakam Allah. Kita pelik. Sebab di zaman Nabi, kalau protes, kalau pertikai, kalau mempersoal, kalau menyanggah, kalau membantah hukum Allah yang jelas, grup dia terus kafir. Tak ada yang dah menyerah diri tiba-tiba membantah. Tak ada. Yang menyerah diri memang betul-betul serah. Tak ada kritik, tak ada bantah, tak ada apa, tak ada apa. Tak ada kata tapi, kalau kan tak ada. Benda yang jelas lah. Kalau benda yang tersembunyi hukum dia tu cerita lain. Tapi kalau yang berpura-pura macam terima, berpura-pura terima. Bukan kata menentang, berpura-pura terima. Tapi hati sebenarnya menentang. Itu saja dah namanya munafik. Jadi kalau hari ini ada orang Islam yang mengaku Islam, tapi dia tak terima sebenarnya hukum hakam dalam Islam, bimbang-bimbang di sisi Allah di akhirat, dia itu masuk dalam grup orang yang dikira kafir di sisi Allah. Tetapi kita tidak boleh mengkafirkan mereka selagi mana mereka tidak jelas meninggalkan agama Islam.
Cuma kita kena ingatkan, jangan sampai kita ini masih diakui Islam secara hidup kat dunia, rupa-rupanya di akhirat kita rupanya tak masuk dalam grup orang-orang yang serah diri kepada Allah. Itu yang berbahayanya kat situ. Jadi kita mudah-mudahan insya-Allah yang digema Nur Iman insya-Allah mudah-mudahan semuanya adalah orang yang berserah diri kepada Allah, tunduk, patuh, akur. Hanya kalau ada buat silap, mengaku diri sendiri punya salah. Yang penting akur dan tunduk kepada Allah, bukan kepada manusia. Kepada Allah. Itu cerita Islam. Baik. 6 syarat. Ada 6 syarat untuk mengesahkan keislaman seseorang yang nak masuk agama Islam. Yang nak masuk agama Islam. Jadi catatannya apa tahu? Kalau kita nak mengislamkan orang, paling kurang 6 ni kita kena tahulah. Yang penting 6 ni kita kena tahulah. Tak bolehlah kita nak islamkan orang tapi apa syarat untuk mengesahkan keislaman seseorang pun kita tak pernah belajar, tak tahu. Walaupun awak Muslim, secara umum boleh mengislamkan orang, tapi syarat untuk mengesahkan keislaman orang, kita kena belajar. Dan petang ni kita belajar. Mudah-mudahan insya-Allah Gema Nur Iman yang belajar satu hari setiap seorang, paling kurang sebelum meninggal dunia, ada mengislamkan satu orang. Mudah-mudahan, amin insya-Allah. Bila, macam mana, dekat mana, dengan siapa, sebab apa, kita tak tahu. Tapi pasang niat dulu petang ni. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu ni Allah perkenan. Bila tu? Tapi setiap seorang yang ikuti kat Gema Nur Iman ni, mudah-mudahan sebelum dia meninggal, dia ada mengislamkan satu orang. Kita nak tambahkan kebanggaan Nabi dengan umatnya yang ramai insya-Allah. Mudah-mudahan kita ada sumbangan lah. Bendanya bukan ada apa-apa imbalan apa pun, tapi lebih kepada kita punya hasrat lah, azam kita mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kalau kita nak mengesahkan keislaman seseorang, yang pertama kita nak pastikan orang yang nak masuk Islam tu dia berakal. Sebab kalau dia gila ataupun dia tidak sioman, maka dia tak ada tuntutan untuk dia menganut agama Islam. Cuma kalau dia dalam keadaan tak sioman itu pun dia nak mengucap syahadah, boleh saja. Tapi dia tidaklah dihitung kira. Sebab dia pun dah tak ada lagi dah. Namanya pahala dosa dah tak ada sebab dia dah hilang akal. Yang kedua, pastikan juga dia adalah orang yang telah baligh. Bila baligh ada tuntutan dia. Yang ketiga, pastikan juga tanpa sebarang paksaan. Sebab itu tak boleh kita mengislamkan orang dengan cara apa? Paksa. Tak boleh dengan cara paksa, tak boleh dengan cara ugut, tak boleh. Jadi mesti kerelaan diri dia sendiri. Yang keempat, masuk Islam itu mestilah dengan cara mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kalau boleh tak orang masuk Islam, dia mengucap 1 kalimah syahadah. La ilaha illallah. Jawapan dia, tidak sah keislamannya. Belum. Sebab apa? Dia mengucap 1 kalimah syahadah. Atau dia kata, Muhammadur Rasulullah. Jawapannya, dia belum masuk Islam. Kerana apa? Untuk mengesahkan keislaman dia, dia mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Tingginya kedudukan baginda Nabi Muhammad di sisi Allah, sehingga Allah menjadikan orang itu hanya dikira diterima Islamnya dengan syarat mesti menyebut nama Nabi Muhammad ketika dia mengelafazkan 2 kalimah syahadah. Maknanya, bayangkan orang yang kalau tak sebut nama Nabi Muhammad tak dikira Islam, belum lagi, tak sah. Walaupun dia sebut la ilaha illallah sahaja berkali-kali, mesti ada Muhammadur Rasulullah. Yang sempurna, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, itu syarat keempat. Syarat kelima, mesti terus-menerus ketika mengucapkan 2 kalimah syahadah. Maknanya sebut secara berturut-turutlah, berterusan. Jangan hari ni
asyhadu an la ilaha illallah. Malam nanti baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan begitu cara dia. Bukan begitu cara dia. Yang keenam, mestilah tertib. Tertib. Maknanya kalau dia baca syahadah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Tak kira. Dia kena ikut susunan dia. Yang pertama, menidakkan ketuhanan apa-apa pun selain daripada Allah. Menidakkan. Yang kedua, mesti memperakui bahawa kerasulan dan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Okey, dah tahu syarat-syarat dia? Jelas. nanti. Ustaz, sikit nak tanya. Yang dalam kurungan ibid tu apa Ustaz? Rujukan. Ibid tu maknanya seperti mana rujukan kitab yang di atas. Itu maksudnya. Itu kan tadi kan dekat muka surat 24 kan dia kata dia ambil takrifan itu daripada kitab Nailur Raja. Ada tak? Muka surat 24 bawah. Di bawah tu. Ada. Jadi maklumat-maklumat yang berikut ni bila dia tulis ibid tu maknanya kitab Nailur Raja. Okey, baik, faham. Nanti bila dia masuk nama kitab yang baru maknanya kitab lain pula dia. Okey, baik, faham. Maknanya sepanjang perjalanan ni rujuk pada kitab tu lah. Nailur Raja. Nailur Raja tu. Okey, baik. Nampak juga kecil tu Ya, macam bila baca ke nak pick up maksud ibid ni apa? Yalah, ibid tu apa kan? Ya, terima kasih Ustaz. Bahasa persuratan gitulah dia. Tapi dia ada apa makna dia sebiji-sebiji saya lupa lah. Tapi dia maksud dia macam tu. Merujuk kepada kitab yang sama. Yang tu singkatan lah Ustaz? Dia singkatan, dia bahasa penulisan. Saya lupa Ustaz masa saya dengan Ustaz Muhadir dia ada sebut perkataan tu. Saya lupa. Kalau jumpa Ustaz beritahu InsyaAllah. Ustaz kalau nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Kalau yang nombor 3 tu tanpa paksaan kan? Tanpa paksaan. Kalau mula-mula dia rasa macam memaksa, paksa-paksa lama-lama macam dia fikir sendiri macam tiba-tiba jadi rela, paksa rela. Boleh ke? Dia terpaksa yang mula-mula tu terpaksa bentuk macam mana? Dia macam paksa tapi dia tak nak. Tapi lama-lama tu macam tiba-tiba macam daripada paksa tu dia macam terima pula. Macam rela hati. Itu maknanya dia terpaksa dengan maksud pergolakan emosi dan jiwa dia kurang lebih. Okey, kalau yang macam tu boleh lagi. Maknanya dia sebenarnya bukan terpaksa dengan maksud dengan paksaan, bukan. Maksud paksaan kat sini yang tak boleh tu maknanya diugut oleh pihak luar. Maknanya ada orang kata kalau tak masuk Islam kau kena bunuh. Kalau kau tak masuk Islam kau kena halau daripada negara ni. Kalau kau tak masuk Islam anak kau aku culik. Itu maknanya paksaan daripada faktor luar. Tapi kalau dia rasa macam mula-mula berat, terpaksa atau belum sepenuhnya yakin, tapi dia cuba dulu. Tapi bila dah masuk Islam, dia cuba, dia faham, lama-lama baru datang keyakinan dia. Yang itu okey, itu dari segi emosi dan kita sebut kekacauan dalaman diri saja. Yang itu tak masuk dalam bab yang macam ni. Yang paksa yang tak boleh tu yang saya sebutkan contoh yang tadi tu. Terima kasih Ustaz. Sama. Jadi kadang-kadang ada orang, ya saya. Kalau sebab perkahwinan dia nak kahwin, dia masuk Islam, tu tak masuk dalam terpaksa Ustaz? Kalau dengan sebab perkahwinan dia masuk Islam, itu tak masuk dalam maksud paksaan untuk masuk Islam, tak termasuk. Maknanya dia hanya menjadi asbab. Perkahwinan menjadi asbab dia untuk dia masuk Islam. Jadi ataupun mungkin dia berat hati, tak sepenuh hati. Tapi itu tak dikira ada paksaan orang untuk dia masuk Islam. Sebab dia yang nak masuk Islam, tanpa ada orang ugut untuk bunuh dia ataupun memberi ancaman nyawa kepada dia. Cuma dia belum sepenuhnya bulat hati kerana ada beberapa keraguan. Tapi dia masuk Islam juga dulu. Tapi bila dah lama-lama baru dia lebih baik dan lebih okey, akhirnya terima. Yang itu masih dikira sebagai okey. Terima kasih Ustaz. Ada saja orang yang macam tu. Tapi ada orang terbalik pula. Saya ada jumpa hamba Allah, seorang lelaki berbangsa India. Saya jumpa dia sebab dia nak belajar mengaji masa tu.
Jadi saya tanya dia dah berapa lama masuk Islam. Dia kata dah lebih 10 tahun. Saya kata dah lebih 10 tahun, kenapa masih lagi tak kenal huruf hafal alif sampai ya? Awak buat apa 10 tahun? Dia kata saya dah masuk Islam. Tapi lepas tu saya berlaku sesuatu pada rumah tangga saya. Saya masuk Islam masa tu sebab saya nak kahwin. Ni cerita kahwin tadi lah. Jadi bila dah masuk, saya kata, saya potong cakap dia. Awak kahwin dengan wanita dari bangsa apa? Dia kata, saya kahwin dengan orang Melayu. Okey, just teruskan. Lepas tu dia dah kahwin. Lepas dia kahwin, masa dia kahwin, dia cakap dengan isteri dia. Dia kata, saya masuk Islam bukan semata-mata saya nak kahwin. Saya masuk Islam memang kerana sebab saya nak kahwin. Tetapi, seandainya awak meninggal dulu, dia cakap dengan isteri dia, kalau awak meninggal dulu, saya tetap tidak akan meninggalkan agama Islam. Sebab memang perkahwinan. Tapi niat tujuan memang nak masuk Islam. Dia jadi asbab dia nak kahwin. Jadi cuma rezeki saya, dia kata, rezeki saya ialah bukan isteri saya meninggal. Saya bercerai. Lepas 1 tahun lebih gitu ke lebih kurang berlaku konflik dan bercerai. Jadi dia kata, memang saya janji dengan isteri saya kalau dia meninggal dulu, saya tak akan tinggalkan agama Islam. Saya bermaksud ialah saya tak tinggalkan agama Islam. Jadi walaupun isteri saya tak meninggal, tapi kami bercerai, saya buat keputusan memang saya tak akan tinggalkan agama Islam ni. Dan keluarga dia tak ada yang Islam. Dia memang berbangsa India, lelaki. Jadi saya kata, habis kenapa tak belajar? Dia kata sebab dia sibuk bekerja di Singapura. Jadi dia hari-hari habis masa balik gitu saja. Jadi dia kurang tumpu pada meningkat. Tapi dia kata dia tetap belajar sikit-sikit untuk pengetahuan lah. Tapi untuk kemahiran membaca dia kurang. Pengetahuan dia ada tambah sikit-sikit lah. Jadi ceritanya, habis saya tanya, habis macam mana sekarang ni boleh datang belajar pula? Dia kata sebab dah pandemik, kerja hilang. Jadi sekarang belum ada kerja, dia belajar. Bagus juga. Jadi ada orang, saya nak cerita apa sebenarnya ni? Cerita berbalik pada soalan tu. Ada orang mungkin kita punya gambaran dia terpaksa sebab dia nak masuk Islam. Sebab dia nak kahwin. Tapi maksud tiada paksaan ini adalah paksaan orang yang mengugut dia untuk masuk Islam. Yang memberi ancaman. Tapi kalau yang macam tu mungkin kita tak sebutlah dia terpaksa. Tapi mungkin belum sepenuhnya yakin. Atau dia masih ada masalah-masalah dalaman konflik diri saja. Itulah. Cuma secara bahasa kita kata dia macam terpaksa nak masuk Islam sebab nak kahwin. Tapi tak masuk dalam bab yang kita cerita ni. Baik. Kemudian kita tengok nota kaki tadi 22 kan. Sekarang 23. Ilah. Apa makna ilah? Bila kita sebut la ilaha. Ilaha tu. Illallah. Tiada ilah melainkan Allah. Tiada ilah tu apa? Ilah adalah sesuatu yang disembah walaupun tak benar. Tidak, ilah asal makna dia sesuatu apa saja yang dianggap yang disembah. Maka disebut perkataan ilah. Walaupun benda tu tak benar, benda tu bukan patut disembah tapi disembah. Contohnya berhala ke batu ke apa ke sajalah. Walau bagaimanapun kita faham makna yang macam tu, dalam perkara ini, dalam isu ini, dalam cerita syahadah ni, ilah bermaksud yang disembah dengan benar, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu bila diterjemah, kita perasan tak kebanyakan tempat kalau diterjemah tiada Tuhan yang layak disembah. Perasan tak dia cakap yang layak disembah? Sebab ilah tu maknanya tiada sembahan melainkan Allah. Jadi kalau saya cakap tiada sembahan melainkan Allah, orang akan tak faham, dia akan cakap, ada sembahan selain daripada Allah yang disembah. Tiada yang disembah melainkan Allah. Dia kata, dia akan cakap, mana ada tak ada yang disembah selain daripada Allah? Selain daripada Allah, banyak benda lain yang disembah. Pokok disembah, matahari disembah, bulan disembah, batu disembah, banyak yang lain disembah. Tak, maksud dia ialah yang disembah dengan benar hanya Allah. Yang lain disembah tapi salah. Habis macam mana kita nak bezakan yang benar yang salah? Kita cantikkan terjemahan dengan makna yang lebih tepat dengan makna. Iaitu apa?
tiada Tuhan yang layak disembah. Tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maknanya hanya Allah yang layak dan benar disembah. Cara nak terjemah tu kena tahu makna ilah tu secara mendalam, secara bahasa Arab. Baru boleh terjemah. Kalau terjemah sebiji perkataan, tiada sembahan melainkan Allah. Orang kafir akan argue. Dia kata, siapa cakap tiada sembahan melainkan Allah? Dia kata, dia kata sembah patung, ada je sembahan selain dari Allah. Ada je sembahan seperti matahari. Dia kata ada. Kita kata bukan itu maksud dia. Yang kita maksudkan penyembahan kita kepada Allah itu benar. Penyembahan kepada selain dari Allah salah. Jadi macam mananya? Cara nak terjemah mesti faham dulu perkataan ilah. Barulah ulama kita terjemah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Atau dalam bahasa Arab, tiada Tuhan yang berhak disembah. Al-mustahiq lil ibadah. Adalah dia punya cara dia. Tapi tak apa. Kita jangan pergi jauh-jauh kat situ. Bimbang nanti kepala kita apa. Ustaz, mana word berhak dan layak tu penting dalam pentafsiran syahadah Ustaz Penting bagi menyampaikan maksud bagaimana ilah itu. Secara cuma kalau terjemahan direct tak nampaklah dia punya tu. Itulah dia punya rahsia. Saya dulu fikir kenapa layak disembah? Tak ada perkataan layak disembah. Ada secara maksud tersirat. Setelah mendalami makna itu, barulah kita nampak. Okey, bagus. Tapi akan datang sekarang tengok muka surat 25 bawah. Nota kaki 24. Ni nak cerita apa ni 24 ni? 24 ni nak cerita tentang kalimah syahadah yang pertama. Apabila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, apa hukum mengucap dua kalimah syahadah? Bagi orang kafir hukum dia wajib. Jadi orang kafir yang ada di dunia hari ini, selama mana mereka tak mengucap dua kalimah syahadah, maknanya tak masuk Islam, selama itu hidup dia berjalan dengan catatan dosa berterusan. Agak-agak berat ke tak berat? Berat sangat. Berterusan catatan dosa. Terus. Kerana setiap saat dia kufur. Dia menyembah, mempertuhan selain daripada Allah. Dia tunduk ke, dia tak tunduk ke, hati dia mengagungkan benda lain, hati dia meyakini kekuasaan lain, hati dia mengharap kepada benda lain, hati dia menyangka bahawa ada ketentuan dari pihak lain. Kan manusia kan begitu kan? Kalau yang etis, hatinya menyangka bahawa Tuhan itu tidak ada, kuasa gaib itu tidak ada. Selama mana dia meyakini berterusan, bila dia ada masalah, ada apa, semua dia meyakini itu, selama itu berterusan dosa dia. Dan dosanya dosa paling besar. Tak tahu macam mana dia punya dahsyat dia. Jadi mereka itu wajib mengucap dua kalimah syahadah. Wajib. Bagi orang Islam, kita ni yang dengar kelas ni, bagi kita, apa hukum kita mengucap dua kalimah syahadah? Sama. Hukumnya juga wajib. Okey. Cuma beza dia apa? Apa beza antara kita dengan orang kafir? Orang kafir wajib mengucap dua kalimah syahadah bila? Jawapan dia sekarang. Sekarang tu bila? Ni pukul 5.50. Kejap lagi 5.51. Dia belum mengucap 5.50, wajib 5.51. Kalau 5.51 dia tak mengucap, kejap lagi 5.52. Sekarang yang 5.52 tu dia wajib mengucap. Maknanya setiap masa kewajipan dia terus berterusan. Selagi dia tak mengucap, dia mengabaikan kewajipan yang diwajibkan sekarang pada setiap waktu yang sedang berjalan. Pening tak pening tu? Ya Allah, berat tanggungjawab tu. Sebab tu bila orang nak masuk Islam, kita tidak boleh tangguh. Asasnya sebenarnya tidak boleh tangguh. Itu cerita dia. Baik. Bagi kita pula lain. Kita ni memang wajib mengucap dua kalimah syahadah. Bila? Bukan sekarang. Ketika kita melaksanakan solat, baru datang benda tu wajib kita ucap. Selagi belum kita solat dan belum sampai waktu solat, kita ini tidak wajib mengucap dua kalimah syahadah. Jadi saya tak perlu meminta, mempersilakan atau menyuruh orang Islam untuk mengucap syahadah. Tak perlu. Tapi kepada orang kafir, mengucap syahadah dengan makna masuklah ke dalam agama
Islam. Itu dia punya cerita dia. Baik ya. Itu benda asas kita kena faham. Dan saya perhatikan kebanyakan orang Islam dia tak ambil berat tentang belajar benda ini. Walaupun dia belajar agama, dia kurang ambil berat. Rupanya kita jumpa orang kafir, sebenarnya tanggungjawab kita Islamkan mereka. Sebenarnya macam tu. Tanggungjawab kita mengislamkan mereka. Jadi, apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Okey, tengok bawah tu. Ada nota kaki. Ia bermaksud aku bersaksi dengan hatiku dan aku ucapkan dengan lidahku kepada selain daripadaku. Kepada selain daripada aku tu maknanya cakap. Orang mesti dengar. Bahawa tidak ada yang layak untuk diibadahkan. Diibadahkan tu maknanya disembah. Dengan sebenar-benarnya di alam semesta ini. Dalam alam semesta ni tak ada satu pun yang layak untuk diibadahkan. Tak ada. Dalam alam ni tak ada. Melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah, dia bukan alam. Dia adalah Tuhan. Jadi dekat alam ini tak ada satu pun yang layak disembah. Sebab yang ada dekat alam ini semuanya apa? Makhluk. Betul. Semuanya adalah makhluk. Jadi kalau orang mengucap syahadah, dia sebut aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maksud dia yang tersirat makna dia, yang tu lah. Aku bersaksi dengan hatiku dan aku ucapkan dengan lidahku. Kepada siapa? Selain daripadaku. Bukan ucap seorang-seorang. Tak ada saksi bukan. Ataupun dia mengucap diam-diam sendiri. Semalam aku dah masuk Islam. Bila kau masuk Islam? Aku masa dekat bilik air seorang-seorang. Aku masa kat rumah seorang-seorang. Bukan macam tu. Dia mesti kepada selain daripada aku. Iaitu orang Islam yang lain. Beritahu bahawa tidak ada yang layak untuk diibadahkan yang sebenar-benarnya di alam semesta ini. Melainkan yang aku sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nota kaki 24. Sekarang kalimah syahadah kedua. Apa dia? Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna asas terjemahan, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Apa makna pesuruh? Pesuruh tak sama makna dengan penyuruh. Penyuruh makna dia apa? Orang yang menyuruh. Yang memberikan suruhan. Ya. Nama dia penyuruh. Saya adalah penyuruh anak-anak saya. Maknanya saya memberi suruhan, mereka kena ikut. Tapi kalau pesuruh, terbalik. Orang yang sedia menjalankan segala suruhan. Jadi bukan Nabi tu penyuruh Allah. Bukan. Allah penyuruh Nabi. Tapi bila Nabi adalah orang yang sentiasa menerima suruhan, sentiasa menjalankan suruhan, tunduk kepada suruhan-suruhan Allah, maka satu gelaran khusus nama dia pesuruh Allah. Jadi maknanya darjatnya tinggi ke rendah tu? Terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi darjat tu. Sebab bila Allah suruh je buat, Allah suruh je buat. Tidak ada bantahan, tidak ada ragu, tidak ada mempertikai, tak ada persoal, tak ada keraguan, tak ada. Terus jalan. Pesuruh Allah. Okey, tengok nota kaki 25. Apa maksud dia ni? Ia bermaksud, bila kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bermaksud aku bersaksi dengan hatiku dan aku ucapkan dengan lidahku kepada selain daripadaku bahawa Nabi, tengok sebelah, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah yang diutuskan kepada seluruh makhluk dengan membawa agama Islam. Jadi kita sebut baginda Nabi ni dia adalah manusia pilihan lah kita sebut, manusia pilihan. Dan orang Islam kalau dia masuk dalam Islam, dia kena tahu sedikit dia punya detail yang dimaksudkan itu.
Supaya bila dia masuk dalam agama Islam, dia mengucap dalam keadaan dia faham dan yakin dengan apa yang dia lakukan. Semalam, semalam, pagi tadi atau malam tadi, saya lupa. Saya tengok live dari Jakarta. Jakarta kat mana? Dekat Thailand ke dekat Indonesia. Filipina? Dekat Indonesia. Jakarta. Saya nampak ada live Habib Omar daripada Yaman, ada majlis kat sana. Saya nampak beliau mengislamkan orang. Ada orang yang nak masuk Islam dalam majlis tersebut. Saya perasan saya tertengok sekejap. Sebelumnya saya tengok majlis-majlis yang lain lah. Saya tengok, ada orang yang menganut kembali kepada fitrah, memeluk agama Islam. Dan ketika beliau Islamkan tu, beliau, saya tak dapat tengok sepenuhnya. Beliau terangkan beriman dengan kitab Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, hari akhirat, qada dan qadar. Saya perasan macam itulah. Itu maknanya dia nak memahamkan orang tu. Maknanya percaya kepada Nabi Muhammad tu apa? Apa sahaja yang Nabi Muhammad bawa. Yang Nabi Muhammad bawa tu maknanya tentang malaikat. Termasuklah malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Semuanya kita percaya. Baik, kemudian kita tengok tu, apa kata pengarang? Mengikut ijma'. Ijma' maknanya apa? Kesepakatan ulama' yang bertaraf mujtahid. Mengikut ijma', mengikut kesepakatan ulama' yang bertaraf mujtahid, Rasulullah itu diutuskan kepada manusia dan jin. Pendapat Mu'tamad mengatakan baginda Nabi juga diutuskan kepada siapa? Malaikat. Maknanya jin tu termasuk sebagai umat juga ke? Umat Rasulullah juga? Kalau jin itu dia mengikuti seruan Rasulullah, mengikuti syariat Nabi kita. Bagi jin yang hidup bermula daripada zaman Nabi diutuskan sampai kepada hari kiamat, semuanya berkewajipan untuk mengikuti syariat Nabi kita. Oh, termasuk sebagai umat Rasulullah juga lah. Betul. Masya Allah. Manusia dan jin. Manusia dan jin. Jadi perutusan Nabi kepada jin dan manusia disebut dengan gelaran irsalut taklif. Maknanya Nabi diutus kepada mereka untuk memberikan hukum hakam, bebanan, tanggungjawab. Ada wajib, ada sunat, ada apa, Nabi sampaikan apa yang mereka kena buat. Tapi kata ulama, yang Nabi diutuskan kepada malaikat, Nabi kita diutuskan juga kepada para malaikat dan juga beberapa makhluk yang lain, itu bukan taklif. Maknanya bukan untuk tujuan menyampaikan bebanan, tanggungjawab, hukum hakam, bukan. Tapi irsalut tashrif, untuk sebagai mereka itu dapat kemuliaan dengan sebab Nabi diutuskan kepada mereka. Mereka tumpang kemuliaan Nabi. Detail untuk faham irsalut taklif dengan irsalut tashrif, yang ini insya-Allah bila kita belajar nanti kepada satu fasa yang lain, insya-Allah nanti kita akan bincangkan. Insya-Allah. Tapi yang penting asasnya manusia dan jin. Boleh Okey. Kita bagi meaning pada taklif dan tashrif tu dulu. Okey, taklif maknanya bebanan hukum. Maknanya kenapa kita ada hukum wajib. Hukum wajib, sunat, haram, harus dengan makruh tu nama dia hukum apa? Itu nama dia hukum taklif. Hukum taklif tu maknanya hukum bebanan. Allah bebankan kepada kita untuk menjalankan 5 tu. Iaitu kita dibebankan yang wajib supaya buat. Jangan tinggal. Kita dibebankan dengan haram supaya jangan buat. Jangan buat. Pastikan tinggal. Kita dibebankan dengan hukum sunat, banyakkan. Cuma kalau tinggal tak mengapa. Tidak dibalas dengan pembalasan buruk. Kalau kita dibebankan dengan harus, untuk kita memilih. Buat pun boleh, tinggal pun tak apa. Kita dibebankan dengan hukum makruh supaya digalakkan, tinggalkan. Kalau buat, tak kena apa-apa pembalasan buruk. Tapi lebih baik tinggalkan.
Kalau tinggalkan dengan niat untuk meninggalkan yang makruh, dapat juga yang namanya kebaikan. Jadi kenapa dinamakan bila wajib kita nak buat namanya bebanan, taklif? Kenapa haram kita susah nak tinggalkan namanya bebanan, taklif? Dinamakan hukum tu hukum beban, hukum taklif kerana manusia dengan jin ni ada nafsu. Sebab tu dia rasa beban. Kerana nafsu. Kita ni kenapa rasa solat tu berat? Sebab kita ada nafsu. Sebab itu malaikat bila dia tak ada nafsu, Nabi diutus kepada mereka bukan taklif, bukan nak bebankan mereka dengan apa-apa. Tak ada. Tapi tasyrif, untuk kemuliaan dan pemuliaan untuk mereka. Sebab mereka tu beruntung Nabi tu terutus kepada mereka. Cuma terutusnya Nabi kepada mereka tak sama macam kepada manusia dan jin. Tak sama. Bentuknya wallahu alam. Hanya saja malaikat yang merasakannya. Contohnya macam Isra' dan Mi'raj. Semua malaikat di seluruh langit menyambut kedatangan Nabi. Sampai satu langit ke satu langit, malaikat yang jaga pintu langit pun jaga. Menyambut pula naik ke atas. Menyambut lagi naik ke atas. Dan mereka bila Nabi turun, semuanya memandang kepada Nabi dan menyaksikan apa yang Nabi lalui. Jadi semua malaikat, jadi itu mereka jadi tasyrif, kemuliaan untuk para malaikat. Cuma yang bentuk tasyrif ni dilihat dari sudut yang berbeza lah. Tak sama dengan hukum hakam fiqah yang kita belajar ni. Kita ni nama dia taklif, bebanan. Bagi malaikat, kenapa tidak dinamakan taklif? Sebab malaikat tidak ada nafsu. Malaikat tu kalau Allah perintahkan tasbih, selagi tak datang perintah yang lain, dia akan tasbih saja. Terus, tak ada cerita. Dia tak ada letih, tak ada tidur, tak ada apa. Jadi dia tidak dibebankan dengan sesuatu kerana nafsu. Jadi untuk orang soleh yang dia tu adalah pilihan Allah, kerja dia ialah bukan menghilangkan beban solat. Kerana solat pada dasarnya bukan beban. Yang menjadikan solat terasa beban ialah taklif. Perkataan dia taklif. Taklif, kallafa. Kan ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan apa yang dia mampu. Okey, baik. Sekarang cerita dia, bagi orang-orang soleh, macam mana cara dia nak mengurangkan, nak meringankan beban hukum hakam. Yang ini wajib tapi tak nak rasa beban. Yang ni haram, dia tak nak rasa beban. Pada dia haram senang je tinggal. Wajib senang je buat. Sunat tak berhenti-henti buat sunat, tak putus-putus buat sunat. Macam mana cara dia nak hilangkan benda itu? Cara nak hilangkan dia ialah attack benda yang selalu menjadi penyebab kepada berat. Penyebab kepada berat satu, apa tadi? Yang menjadi nafsu. Nafsu. Sebab tu orang-orang soleh fokus kepada mengatasi nafsu. Bila nafsu dapat diatasi, semua ibadah yang berat, semua taklif wajib yang berat-berat terasa tu, dia terus akan semakin ringan. Sebab tu bila puasa, orang puasa jalankan puasa dengan betul-betul attack nafsu. Maknanya bukan sekadar lapar dahaga, ibadah dia automatik akan makin banyak. Dia nak baca juzuk, 5-6 juzuk makin ringan. Makin dia sungguh-sungguh attack nafsu, juzuk bacaan automatik terasa ringan nak jadi satu hari 10 juzuk. Sebab tu orang soleh terdahulu, kenapa semayang beratus rakaat? Bukan sebab otot dia besar. Bukan sebab tulang dia besi. Bukan sebab dia makan suplemen RM200 satu hari. Bukan sebab itu. Tapi dia dah proses mujahadah, tackle nafsu habis-habis, akhirnya kekuatan ibadah yang dilihat berat bagi pemilik nafsu besar macam saya ni, rupanya ringan di sisi orang-orang yang telah menundukkan hawa nafsu. Boleh faham ke cerita saya ni? Faham, Alhamdulillah. Maknanya tasyrif ni pun berlaku pada jin dan manusia, Ustaz. Tasyrif dia lebih kepada makhluk selain daripada jin manusia. Oh, okey. Maknanya tasyrif ni totalnya malaikat lah sebab dia tak malaikat pernah. Malaikat lah. Boleh lah kita nak asuh nafsu tu sampai sekecil-kecilnya untuk dapatkan betul. Betul. Sebab kita tidak dibolehkan membuang nafsu.
Kita tugas kita bukan buang nafsu. Kita disuruh mendidik nafsu. Sebab tu orang yang sebut depan Nabi, saya tak nak kahwin selama-lamanya. Dia hasrat nak buang nafsu. Saya tidak akan makan, nak puasa selama-lamanya. Dia hasrat dia nak buang nafsu. Saya tidak akan ini selama-lamanya. Nabi kata jangan begitu. Aku juga puasa, aku juga ada makan. Aku juga begini, aku juga kahwin. Jadi maknanya nafsu, tugas kita sebenarnya bukan, tapi perjuangan kita untuk merendahkan nafsu, membanyakkan iman, dalam keadaan kita ada tentangan, cabaran nafsu, itu yang menjadikan darjat kita tinggi sebab kita punya cabaran lebih dahsyat daripada malaikat. Tapi dengan syarat lah, kena lawan hawa nafsu lah. Jadi satu-satunya jalan untuk meningkatkan darjat kita di sisi Allah ialah kita lawan nafsu diri kita sendiri sebenarnya. Bukan lawan orang, bukan sebenarnya. Sebab tu ulama kita mengatakan lagi lebih semakin baik seseorang itu, masyarakat itu dididik untuk melawan hawa nafsu sendiri, automatik masyarakat itu sendiri sesama mereka akan menjadi lebih baik. Kita nak baikkan dua orang yang bergaduh, dua-dua masih belum boleh kontrol nafsu nak bergaduh. Jawapannya tak boleh selesai. Tapi kalau dua orang yang bergaduh, masing-masing mengendali nafsu bergaduh yang ada dalam diri masing-masing, automatik hubungan itu akan nak menjalankan ukhuwah yang hukum dia wajib jadi ringan. Tapi kenapa bebanan wajib jaga ukhuwah tu jadi susah, jadi berat? Kerana dua-dua sedang memikul nafsu gaduh yang kuat. Nafsu ni bukan hubungan lelaki perempuan je. Nafsu ni banyak. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bercakap, nafsu mendengar. Semua benda-benda yang boleh membawa kepada dosa dan perkara yang salah tu didorong dengan hawa nafsu. Jadi secara umum dia, macam itulah dia punya lanjutan cerita dia sikit. Taklif. Boleh faham ni? Allahu Akbar. Jauh pula kita cerita. Tak apalah, jauh sikit lah. Kena sabar. Boleh sabar ni. Allahu Akbar. Allah. Ya Rabbi. Besar Ustaz. Super. Apa je? Ilmu besar untuk diri, peringatan. Nak belajar rukun Islam kena ada lah pengetahuan. Ya, betul. Sebab tu kenapa ada orang dia bila dengar pembelajaran rukun Islam, pada dia, saya dah Islam. Satu. Yang kedua, saya dah hafal dah. Syahadah, lepas tu solat, zakat, puasa, haji. Rupanya kalau kenapa ulama dalam tulis kitab besar, tulis lagi rukun Islam. Nanti kitab lagi besar, tulis lagi rukun Islam. Sebab mereka melihat dalam setiap helaian dan butiran pembelajaran tentang satu persatu rukun Islam, pasti akan ada ilmu yang lebih mendalam untuk mendatangkan lazat dalam memahaminya. Setiap kali helaian demi helaian pembelajaran tentang rukun Islam, walaupun nampak sama syahadah, 2 kalimah syahadah, tapi setiap detik dan peringkat dia mendalam mempelajarinya, dia akan merasakan betapa bertambahnya kelazatan ketika memahaminya. Jadi sebab itulah kalau orang dia fikir tak perlu belajar dan sebagainya, kita kata sebenarnya awak tak tahu sebenarnya apa yang perlu sebenarnya. Jadi awak anggap benda tu macam tak berapa perlu. Bagi orang yang dah pernah menelusurinya, dia akan cakap, ya Allah, banyak lagi sebenarnya benda yang aku tak faham dan belum dapat hayati sepenuhnya. Tak apa, insyaAllah Allah tambahkan ilmu, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan sebab gema nur iman tambah ilmu kita, insyaAllah. Baik, sekarang kita tengok di bawah. Perkara yang berkaitan dengan 2 kalimah syahadah. Okey. Ada kat situ namanya fardu syahadah. Dalam syahadah tu apa yang mesti ada? Yang pertama, mesti dia mengucap dengan lisan. Jadi orang nak masuk Islam, mesti mengucap dengan lisan. Cerita dia bisu tu cerita lain. Boleh dengan bahasa isyarat apa semua. Tapi asasnya mesti ucap dengan lisan. Dan kemudian nombor 2, benda yang mesti ada, mesti dia membenarkan hati tu. Makna syahadah tu dia mesti benarkan dengan hati dia. Maknanya dia akui dengan hati dia. Maknanya gini, kalau ucap dengan lisan tapi hafal lirik, tapi tidak mempercayai dengan hati, ataupun tak faham langsung,
tak kira. Datang kumpulan raihan, buat konsert dekat negara China, ajak ramai-ramai orang, asyhadu an la ilaha illallah. Dia hafal lirik, dia tengok dekat skrin. Mereka semua sebut tu kewajipan syahadah. Dia ucap dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ucap dengan betul, tetapi dalam hati dia, dia pun tak faham apa benda makna dia. Atau dia faham makna dia, tapi dia tak mengakui dan tidak membenarkan kandungan dalam tu. Adakah dia sudah bersyahadah? Tidak. Jawapan dia belum lagi. Tidak dikira. Belum lagi. Sebab tu kita kena faham cerita tu. Jadi tak adalah kita tiba-tiba sebahagian dulu kan orang yang tak faham, dia kata, oi dah ramai dah masuk Islam. Sebab dia orang senang, kita buat nyanyi je ramai masuk Islam. Sabar dulu. Kena belajar dulu. Syahadah tu dia ada fardu dia. Apa sekurang-kurangnya benda yang mesti ada. Okey. Yang kedua, kesempurnaan syahadah. Macam mana syahadah tu nak jadi sempurna? Yang pertama, dia mesti ada ilmu dengan dalil. Dia faham makna Tuhan, dia faham makna Allah, dia tahu kalimah Allah, apa makna ilah. Dia ada ilmu dengan dalil. Itu supaya dia lebih sempurna dia punya kalimah syahadah. Nombor 2 ni kita kena buatlah. Dia mengucapkan dengan lisan, dia sebut juga dengan lisan. Dia lintaskan dan benarkan dengan hati. Hati dia pun yakin. Pada masa yang sama dia meyakini dengan hatinya dengan keyakinan yang tinggi. Orang yang ada nombor 2 ni, kesempurnaan syahadah ni lebih baik daripada yang satu tadi atas. Satu tu peringkat awal lah, yang fardu syahadah. Minimum nak masuk Islam, mesti yang ada atas. Orang yang baru masuk Islam, kita nak tanya detail apa makna ilah, makna apa nanti dululah. Jangan kita apa nak cakap. Yang tanya tu pun pening Ustaz. Dia kena bagi kat dia seringan mungkin yang memenuhi syarat. Jangan seringan mungkin tapi asal boleh je. Tak boleh lah. Ataupun bebankan dia dengan benda yang belum perlu dia faham. Awak tahu tak, sebelum awak nak masuk Islam, ada satu perkataan namanya ilah. Ilah adalah dalam bahasa Arab. Awak tengok kamus muka surat. Dia kata, apa benda kau cerita panjang-panjang ni? Tengok dalam kitab Safinah An-Najah, Misbahud Duja, yang telah dipengerusi majliskan oleh Hajah Norini, yang berlangsung pukul 5 suku petang, yang patutnya habis pukul 6 suku. Apa benda awak cerita panjang-panjang? Ingin nak jadi Ustaz Iliin macam tu Ustaz. Jadi tak kena. Jadi dengan kita memahami, tapi bagi orang yang nak berdakwah kepada agama Islam tu, dia kena tahulah, okey, saya terangkan sampai sini untuk cukup syarat fardu dia 2 tadi, untuk awak dah boleh, tinggal mengucap saja. Next, dah mengucap syahadah, okey, apa selepas tu? Masuk kelas belajar. Yang belajar tu kita nak pergi yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, supaya dia yakin. Masa nak yakinkan dia tu lah kita terangkan sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Yang dia sembah tu sebenarnya sama sifat dengan kita, yang kita pernah belajar sikit sebelum ni kan. Itu nak ilmu dengan dalil lah tu, supaya yakin dengan hati lah. Sebab kita nak lepas dia masuk Islam, dia pergi kepada next step, sepada sempurna dia punya syahadah dia. Itu strategi dia. Okey, kemudian rukun syahadah. Mesti ada mengisbatkan zat Allah, mesti ada mengisbatkan sifat Allah, mesti ada mengisbatkan, menetapkan, mengakui tentang perbuatan Allah, dan mengisbatkan kebenaran Rasulullah SAW. Maknanya kita mengakui bahawa Allah ada, Allah memiliki sifat-sifatnya, dan Allah ada perbuatan-perbuatannya, dan apa sahaja yang datang dari Rasulullah semuanya benar. Itu bahasa pasar dia gitulah, senang. Yang itu dapat macam mana? Bila dia belajar sifat 20 nanti jumpa bendanya. Okey, kemudian syarat sah syahadah orang tu. Kalau dia nak sah dia punya syahadah dia, mestilah syahadah dia tu diketahui oleh orang. Kalau seorang-seorang belum kira. Diikrarkan, dibenarkan, dan dia laksanakan. Perkara yang dia cakap tu dia laksanakan. Laksanakan melalui hati dia.
Dan kemudian apa perkara yang boleh membinasakan syahadah? Kita ni, ramai-ramai ni dekat Gema Nur Iman ni, walaupun kita semua Islam, tidak ada jaminan kita mati dalam Islam. Kena ingat sampai bila-bila. Jangan kita terikat dengan budaya hidup yang menyangka bahawa kalau bapa aku mati Islam, aku confirm mati Islam. Tidak ada jaminan. Kalau aku dah Islam, takkan anak aku jadi kafir. Tidak ada jaminan. Cuma kita dah terbiasa, kita ada undang-undang, kita ada perlembagaan yang mana orang Melayu adalah agamanya Islam. Kalau tidak, dia ada prosedur dia ada akta-akta tertentu yang payah untuk dia secara undang-undang murtad sesuka hati. Memang payah. Tapi bukan bermakna seseorang itu terpelihara sebenar-benarnya daripada murtad. Tidak. Sebab ada benda-benda yang sedar atau tidak sedar, tahu atau tidak tahu, dia boleh membatalkan syahadah. Saya ulang, ada beberapa perkara, sedar atau tidak sedar, tahu atau tidak tahu, tapi dia tetap juga boleh membatalkan syahadah seseorang. Itulah yang kita kena belajar. Sebagaimana kita beli rumah, kita jaga rumah kita dengan pagar, dengan CCTV, dengan kunci, dengan mangga, dengan penggera elektrik. Begitu juga kita beli kebun, kita jaga dengan pagar, kita jaga dengan baja, kita jaga dengan racun. Macam mana begitu juga bila kita dapatkan duit, kita jaga dengan akaunkan dia, bank in dia, dan kita letakkan password dia, kita letakkan persahabatan. Sebab kita nak jaga. Kita mesti jaga syahadah kita lebih serius, bersungguh-sungguh berbanding jaga wang ringgit kita, berbanding jaga kebun kita, berbanding jaga rumah kita. Sebab kalau kita hilang rumah, tidak ada orang yang masuk neraka semata-mata kerana hilang rumah. Tak ada. Semata-mata hilang rumah tidak. Lain kalau dia pecah amanah tu cerita lain. Tak ada orang yang masuk neraka semata-mata kerana duit dia hilang. Tak ada. Tapi kerana hilang, kerana ada sebab-sebab lain, faktor haram tu cerita lain. Tak ada orang yang dia masuk neraka semata-mata kerana dia hilang kebun dia. Kecuali ada bab-bab lain mencuri ke apa tu cerita lain. Tapi ada orang hilang, dia masuk neraka dengan sebab hilang syahadah dia. Sebab dia tak jaga. Cuma jaga syahadah bukan pakai baja, bukan pakai penggera, bukan pakai CCTV, bukan pakai akaun, bukan pakai password. Jaga syahadah dengan ilmu. Kita kena tahu apa yang boleh menyebabkan rumah kita kena pecah. Kena ada ilmu. Macam mana orang pecahkan rumah? Oh, dia lalu pintu. Pintu kena kunci. Oh, dia masuk sempadan. Kena pagar. Oh, rupanya sudut yang sini. Sini kena pasang CCTV. Maklumat kita tu menjadikan kita lebih cakna dan jaga. Dengan sebab kita kenal syahadah, macam mana benda yang boleh membatalkan syahadah, menjadikan kita jaga dia dengan kefahaman dan ilmu. Jaga dia supaya sepanjang hidup kita jangan ada benda yang kita buat atau cakap atau kita percaya yang mana tiga-tiga tu ada benda yang boleh membatalkan syahadah. Contoh dia, nombor 1, mensyirikkan Allah. 2, merasa ragu-ragu tentang 2 kalimah syahadah. 3, menyangkal, menidakkan bahawa diri dia adalah ciptaan Allah. Batal syahadah. Yang keempat, tidak mengisbatkan kedua-dua syahadah itu dalam hati dia. Tidak meneguhkan dan menetapkan 2 syahadah itu dalam hati. Mudah-mudahan dapat difaham pada petang ini. Boleh? Kita sampai sini dulu boleh ya? InsyaAllah. Dalam 20. Mudah-mudahan. Tak ada Itulah. ke nak buka soalan? Soalan Allahu Akbar. InsyaAllah nanti next kita buka lebih awal. Tadi pun ada dalam 3-4 soalan kan? Okey, kalau tak sempat kita tutup lah. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang serius mengikuti dan pesan kat kawan-kawan masa tengah awal-awal ni follow elok-elok, ikuti dekat-dekat apa yang saya tahu sebab kalaupun ada benda yang saya tersalah maklumat nanti saya akan betulkan dalam pertemuan kita yang berikut-berikut. Tapi cakap dengan kawan-kawan benda ni penting sangatlah. Perkara yang dia sebenarnya asas dalam kehidupan tapi kalau kita dapat dengar dan ikuti insya-Allah dia akan memberi
kesan yang baik insya-Allah. Jadi kitab ni pun besar, senang kita nak buat catatan-catatan tepi untuk kita rujuk balik semula. Jazakumullah. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis, silakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah asar kita hari ini berjalan lancar dengan Misbahul Hujjah, dengan pengajian bahagian pertama rukun Islam. Moga semua yang dikupas dan disyarahkan Ustaz menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada semua jemaah. Mudah-mudahan ilmu hari ini memberi kita lebih kefahaman tentang rukun Islam. Moga bertambah amal ibadah kita kepada Allah, bertambah kesyukuran kita, bertambah ingatan kita kepada Allah. Moga kita semua dan redha dan rahmat Allah. Moga kita dapat mendidik nafsu kita dan bukan membuangnya. Moga kita semua redha dengan semua takdir Allah. Wallahu a'lam bissawab. Moga kita semua dipenuhi dengan ilmu-ilmu Allah ini, insya-Allah. Kita tangguh pengajian kita pada petang ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz dan saya mewakili Gemma Nur Iman. Mohon maaf zahir batin anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.